So, tajuk malam ni kita cerita pasal menaja orang luar negara. Okay, sebelum masuk topik tu, saya pun nak share sedikit mengenai maintenance. Okay, kita sudah di awal bulan . Sekarang dah 3 hari bulan. 3 April. Jadi bila kita nak maintain, bila kita nak maintain itu always maintain di awal bulan. Okay, di awal bulan. Walaupun tarikh akhir belum sampai. Okay. Sebab tarikh akhir ni dia berbeza, setiap orang berbeza lah. Dia tarikh akhir tuan-tuan ialah antara 1 hari bulan sampai 25 hari bulan. Setiap orang tu dia punya tarikh akhir antara 1 hari bulan hingga 25 hari bulan. Okay. Tidak ada orang yang tarikh akhirnya 26 sampai 31 hari bulan. Okay. Tidak ada. Okay. Tidak ada orang yang tarikh akhirnya jatuh pada 26 hingga 31 hari bulan. Tidak ada orang begitu, tidak ada. Paling lewat pun tarikh akhir seseorang itu ialah pada 25 hari bulan. Paling lewat tarikh akhir itu. Jadi macam mana kita nak tahu kita punya tarikh akhir? Macam mana kita nak tahu kita punya tarikh akhir itu? Tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan login sajalah. Kalau nak tahu sendiri punya tarikh akhir, tuan-tuan kena login. Tuan-tuan login dan tengok di My Membership. My Membership. Tengok kat situ. Dia tulis tu. Dia ada tulis kat situ tarikh tu. Ada orang 4 hari bulan, ada orang 5 hari bulan, ada orang 1 hari bulan dah tarikh akhirnya 1 hari bulan dah akhir dah. Okay. Jadi nak tahu tengok sendirilah. Tengok sendiri. Now upline boleh tengok downline dia punya tarikh akhir. Boleh. Okay. Kalau kita upline, kita boleh tengok downline kita punya tarikh akhir. Kita boleh tengok. Di mana tuan-tuan tengok di matrix list view. Kita boleh tengok di matrix list view. Kita buka laporan tu di My Team, tuan-tuan My Team. Lepas My Team, tuan-tuan pilih matrix list view. So dalam laporan tu ada bahagian dipanggil auto ship date. Auto ship date. Jadi auto ship date itu adalah tarikh akhir. Jadi kita boleh tengok kita punya downline, dia punya tarikh akhir. Okay? Tak payah tanya dia, kita boleh tahu. Kalau sendiri punya tengok di My Membership. Dia ada tulis di situ. Okay? So bila kita maintain, mestilah sebelum tarikh akhir. Maintenance itu mestilah sebelum tarikh akhir. Kalau dah lepas tarikh akhir, kalau kita lepas tarikh akhir, bermakna kita dah expired. Okay, kita punya status. Tuan-tuan punya status tu, status tuan-tuan sudah expired. Kalau kita maintain selepas
Okay. Tarikh akhir. Dah expired lah tu, kan? Jadi sebelum, kita kena maintain sebelum tarikh akhir kita. Tetapi cara yang paling bagus, tuan-tuan, cara yang paling bagus ialah masuk saja 1 hari bulan, terus maintain. Jadi masa yang paling bagus, masa yang paling afdal lah. Kalau hukum hakam tu paling afdal lah, masa yang paling terbaik lah ialah pada 1 hari bulan. Okay, masuk 1 hari bulan, maintain. Okay, terus maintain. Yang lebih bagus daripada ini ialah tuan-tuan terus maintain awal 1 bulan. Kan, kita dah awal 1 bulan lagi, advance 1 bulan. Boleh. Kita boleh maintain awal 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan boleh. Tetapi kalau kita nak maintain awal 1 bulan atau 2 bulan, ini memerlukan tuan-tuan guna credit wallet. Ini memerlukan credit wallet. Credit wallet saja yang boleh guna untuk maintain awal. Awal 1 bulan, awal 2 bulan begitu. Okay. Kalau kita ada credit wallet boleh buat. Kalau tak ada, tak boleh buat. Kalau kita nak guna kripto atau nak guna debit card atau credit card, itu perlu masuk bulan dulu. Okay. Masuk bulan tu baru kita boleh maintain. Tu. Okay. Kecuali tuan-tuan bayar 1 tahun lah. Boleh lah. Okay. Boleh. Kalau tuan-tuan nak tukar daripada bulanan. Daripada bulanan, tuan-tuan kata aku nak ambil tukar pergi 1 tahun, tahunan teruslah. Ini boleh. Guna kripto boleh, nak guna debit card ke credit card boleh. Kalau 1 tahun. Okay. Tapi kalau bulan depan atau 2 bulan depan, 3 bulan depan, tidak boleh menggunakan kripto ataupun debit card atau credit card. Yang boleh guna credit wallet. Okay, kecuali 1 tahun. 1 tahun boleh lah. So, ni cerita pasal maintain. Dan maintain, tuan-tuan, sebab masih ada orang lagi yang back in dengan 1055. Bukan 55, tuan-tuan. Sebab kalau dalam kripto tu, masa kita beli itu dia punya harga sekarang naik, dia naik bukan macam dulu. Jadi 55 ni tidak boleh. Okey, 1000 akan rugi. Jadi harganya 59, tuan. Okey, 59. Untuk maintain 59, bukan 55, tuan. 59. Ini banyak kali Sibu dah bagi tahu dalam WhatsApp group. Cerita pasal maintain ni, tuan. Kalau kita nak berniaga dalam live good ni, okay, sebolehnya modal kita tu biarlah sekali. Okay, seboleh-bolehnya modal kita. Okay, biarlah sekali. Besarnya. Biarlah sekali. Kalau boleh modal kita berniaga dalam live good, biarlah sekali. Jadi kita cuma bayar 255 untuk bulan pertama kita tu. Untuk bulan pertama kita bayar 255. Bukan 250 ya, 255. Jadi yang bulan kedua dan seterusnya, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, biarlah itu datang daripada bonus fast start. Jadi kita bayar kita punya langganan bulanan itu daripada bonus fast start. Ini biarlah sekali seumur hidup kita ni, tuan. Okay. Jadi yang bulan-bulan biarlah yang kita bayar $9.95 ataupun RM59
Ini biarlah datang daripada bonus fast start. Kita rancang begitu, tuan-tuan. Kita rancang begitu. Kalau tuan-tuan tidak merancang, dia tak jadi. Kita kena rancang dia begitu, kan? Daripada awal lagi tak? Daripada awal kita join. Okay, daripada awal kita join Live Good. Okay, I'm going to pay my first month 255 ringgit, but after this, my second month, my third month, and forever and ever, I'm going to use my bonus, my fast start bonus to pay my monthly membership. Okay, jadi kita rancang di awal, kita dah kata, aku hanya nak bayar sekali saja guna modal aku. Aku nak sekali saja bayar daripada duit dari kocek aku, iaitu 255. Jadi yang setiap bulan tu, yang bulanan punya maintenance, aku nak bayar daripada bonus aku, daripada fast start aku. Buat niat begitu. Berniat begitu. Kan kita punya action berdasarkan niat, tuan-tuan. Tindakan kita tu berdasarkan niat. Kalau kita ada niat begitu, kita ada planning begitu, itulah yang kita buat. Okay, kita buat benda itulah. So, jadi macam mana tu? Macam mana nak buat benda tu? Kan? The how? Bila kita sudah ada what, kan, what to do, the how itu akan datang. Okay, dia akan datang. Kita dah tahu apa kita nak buat. Aku nak at least lah. Aku nak at least ada $10. Ada $10. Syarudin ada $30. Cuba tengok ada $30 lebih. Jadi Syarudin boleh bayar nanti bulan depan, 3 bulan depan boleh bayar guna credit wallet. Okay? Kalau nak sibuk buatkan, abang kita sibuk nanti sibuk buatkan. Now, kita nakkan ada bonus kita sekurang-kurangnya, tuan. Sekurang-kurangnya bonus kita tu biarlah ada $10 kan per month. Okay, kalau kita nakkan kita punya niat tadi tu, kalau kita nakkan niat kita tadi tu tercapai, okay, jadi setiap bulan tu aku mesti ada bonus $10 dalam aku punya fast start. Ya. Okay, kita cerita fast start ni, tuan. Okay. Tak payah cerita yang matrix, tak payah cerita yang bonus-bonus lain. Matrix ke matching ke. Kita nak bayar kita punya langganan bulanan tu, kita nak ambil duit daripada fast start bonus. Okay, forget about the matrix, sebab matrix itu 3 bulan. Matrix itu kita akan dapat pada bulan ketiga. Okay, jadi tidak boleh harap tu. Tidak boleh harap bonus matrix untuk bayar kita punya langganan bulanan di peringkat awal. The first 2 months kita tidak boleh harap itu. Jadi kita boleh harap fast start. Okay, fast start bonus. Jadi aku nak bayar aku punya sebab bulan pertama, ingat tuan-tuan, ada orang masih tak tahu ni. Bulan pertama tuan-tuan yang tuan-tuan bayar $49.95 ni ataupun 225 ini bulan pertama ni, ini sebenarnya tuan-tuan sudah ada tuan-tuan bayar bulan itu. Tuan-tuan sudah bayar bulan itu, sudah ada bayaran bulanan bulan itu sudah. Bulan pertama tu. Okay, jadi tak payah bayar bulan pertama lagi, sudah ada di dalam sini. Sebab 49.95 ni dia ada 2 bahagian tu. Bahagian yang $40
Dan bahagian lagi, ada satu lagi yang dipanggil 995. Okay. Dia dalam sini itu. Tapi ini sebenarnya ini bulanan itu kan. Itu yang kita bayar bulan pertama tu sudah ada dalam package tu. Okay. Sebab ada nanti ada orang juga kata, aku nak bayar yang bulan 95 untuk bulan pertama. Sudah masuk lah. Okay, sudah masuk tu. Jadi ini yang 40 ini yang sekali semua hidup ni tuan. Okay, sekali semua hidup. Ini one time. Ini kita panggil kita punya affiliate fee. Affiliate fee ni tuan. Yang $40 ni affiliate fee. Dia memang sekali semua hidup, sekali je. Yang membership monthly membership yang ini 995 ni. Jadi ini yang bulan-bulan, ini yang bulan pertama ni. Okay. Jadi bulan kedua nanti kita bayar yang ini juga. Jadi ini yang berulang-ulang. Yang 995 tu yang berulang-ulang. Ini tidak, ini sekali je ni. Okay. Jadi daripada sini ni kan. Jadi yang kita bayar tu 59, ini yang bulan-bulan. Okay. Yang bulan-bulan. Tapi yang bakinya itu yang bulan pertama. Yang bulan pertama. Macam itulah. Okay, jadi ada sebenarnya dalam bulan pertama tu ada bulanan, memang sudah masuk dalam package. Dia sudah masuk dalam package tu. Okay, jadi bulan-bulan yang kita kena bayar ialah $10 ataupun 995 lah. Sedang cerita $10 lah. Jadi macam mana aku nak ada bonus $10 setiap bulan? Kalau aku ada bonus $10 setiap bulan, maknanya aku tak payah guna duit aku lah. Kan, aku boleh setiap bulan settle aku punya bayaran bulanan tu dengan bonus fast start aku. Kan, setidak-tidaknya bulanan aku tak payah bayar daripada bonus. Macam tu tuan. Macam tu. Now, tuan-tuan, bila tuan-tuan bertim. Bila kita bertim, okay, tuan-tuan kena manage. Kita kena manage tim kita itu, tuan-tuan. Jangan bebankan diri. Okay. Kita kena manage, uruskan kumpulan lah. Manage kumpulan kita, tim kita tu. Jangan bebankan diri, tuan-tuan. Ini bisnes kita tidak ada pressure. Business Live Good ni kita tidak mau buat bisnes ini dengan pressure. Tak mau. Kita buat Business Live Good ni kita nak relax, tuan-tuan. Kita nak tenang, damai. Jangan pressurekan tuan-tuan punya diri kan. Terutama pasal maintain. Kalau ada kawan kita dia tak faham ke apa ke, dia kata dia tak mau buat Live Good. Dia tak mau continue. Contohlah, dia tak mau continue. Biarkan dia. Biarkan dia, tuan-tuan. Bagi tahu dia tak apalah kalau engkau tak continue, tak apa. Nanti bila engkau rasa nak continue lah. Okay? Bukan engkau nak beli akaun dia ke, dia nak jual akaun dia pada engkau ke. Garbage. Okay? Benda tu mengarut, tuan-tuan. You don't buy your downline punya. Engkau punya downline punya akaun. Biarkan. Mungkin bulan ni dia tidak maintain, tapi bulan depan maybe dia akan maintain. Mungkin dia tak faham. Bulan depan dia faham. Okay? Jadi jangan ambil beban orang lain punya beban. Kan? Akan membebankan engkau. Okay? Akan membebankan engkau. Jadi orang yang tidak maintain, biarkan dia. Biarkan dia, bukan
Bukan dia terus hilang nama dia, tidak tuan-tuan. Orang yang tidak maintain, yang dia tidak aktif. Dia tidak maintain, dia expired. Tetapi dia masih member. Ingat tuan-tuan, dia sudah bayar yang $40 tu. Ini $40 for affiliate sekali setahun, sekali semua hidup. Dia dah bayar semua hidup tu. Maksudnya dia member. Cuma dia tidak aktif. Macam tidak layak bonus apa semua. Tapi nama dia masih ada dalam sistem. Buat apa kau nak ambil alih dia punya account? Biarkanlah. Kan? Satu hari nanti dia kata, aku nak buat lah, bagus lah LiveGood ni kan. Baru dia faham kan. Ada orang lembab tentang dia baru faham kan. Wah, dia kata bagus rupanya LiveGood ni kan. Jadi apa aku punya password dulu tu. Baru dia kelengkabut nak buat tuan-tuan. Jadi jangan ambil account dia, biar dia sendirilah. Anytime in the future dia akan boleh aktifkan semula. Bila dia nak aktifkan semula, dia cuma bayar tadi yang $9 tu. Ini saja dia bayar, ni aktiflah dia. Okay, jadi sebab ini jadi macam penyakit dah. Aku tengok macam penyakit dia. Semua nak ambil alih dia punya downline kan. Jangan ambil alih orang punya account tuan. Dia tak dapat maintain bulan tu, biarkanlah. Tak payah maintain. Okay, tetap nama dia, tak payah, jangan ambil alih dia punya account. Okay, macam tu. Dia tak maintain lah. Bukan namanya tak ada nama dia. Cuma metrik dia tak ada. Metrik saja tak ada. Tapi dalam dia punya enroller tree ada. Itu tidak terkacau. Enroller tree tidak terkacau. Okay? Dibiarkan dia. Nanti dia maintain sendirilah. Okay, macam tu. Jangan bebankan diri ambil account downline tuan-tuan. Now, kalau tuan-tuan ada 3 account. Ini juga satu case. Okay, satu senario ni. Okey, Sifu, aku ada 3 account. Aku ada 3 account. Aku nak maintain semua 3-3 macam mana ni? Kalau engkau ada 3 account, contohlah engkau ada 3 account. 3 account ke 4 account ke. Jadi nak maintain kau semua tu. You have maybe 3 account. 1, 2, 3. Nama yang sama. Account 1, account 2, account 3. Aku nak maintain 3-3 ni kau? Atau maintain 1 je? Now, kalau tuan-tuan tengok dalam matrix. Tengok dalam matrix. Tengok matrik ini, tengok matrik ini, tengok matrik ini. Ya. Okay, kalau ini sudah ada dia punya matrix. Ini ada matrix. Kalau tuan-tuan sudah main 3 account, pastikan 3-3 ini on. Ini mesti aktif, mesti aktif, mesti aktif. Maintain lah. Maksudnya 3-3 tu maintain lah. Kerana kita tidak mau matrik itu terhapus. Kita tidak mau terhapus sebab apa? Sebenarnya cara yang bagus tuan ya. Cara yang bagus bila kita buat business LiveGood ni, sekurang-kurangnya 3 account. 1 orang sekurang-kurangnya 3 account. Itu cara yang bagus. Okay? Kenapa? Kenapa itu cara yang bagus? Kerana tuan-tuan matrik itu dia cabang 2. Matrik cabang 2. Okay, jadi kalau kita buat business LiveGood ni terus buat 3 account. Join saja 3 account. Jangan tunggu. Hari yang sama tuan-tuan terus masuk 3 account. Jadi tuan-tuan punya matrik dia akan jadi macam ini. Jadi ini account 1, account 2, account 3. Matrik tuan-tuan begitu. Dia terus 3 account dalam matrik. Okay, jadi setiap kali tuan-tuan
menaja lepas tu, sudah pasti dia akan masuk sini, tuan. Okay, dia akan masuk di bawah 3 akaun ni. So, tuan-tuan dapat banyak bonus matrix. Sebab bonus matrix dapat dua. Setiap satu orang di bawah kita ni dikira 2 kali bonus. Ini dapat, ini dapat, ini dapat, ini dapat. Mesti 2 kali bonus. Jadi tuan-tuan dapat 2 kali ganda bonus. Dalam matrix tuan-tuan dapat 2 kali ganda bonus. Jadi 2 kali ganda itu lebih bernilai daripada tuan-tuan bayar maintain untuk 2 ni. Lebih banyak engkau untung daripada bonus metrik engkau dikira 2 kali ganda tu, daripada engkau bayar cuma ini, kita kata 60 lah, 60 ringgit, 60 ringgit. Okay, 200 ringgit, 120 ringgit. Engkau bayar ekstra 120 ringgit, tapi engkau boleh dapat bonus metrik 2 kali ganda. 2 kali ganda itu boleh jadi 1.000 ringgit, boleh jadi 2.000 ringgit, tuan-tuan. 2 kali ganda tu. Jadi untunglah. Kan, untunglah. Jadi kalau kau main 3, kau maintain lah. 3 maintain supaya engkau dapat makan bonus metrik. Ini dapat, ini dapat, ini dapat. Okay? Ini baru cerita metrik. Sama juga dengan fast start. Kalau engkau main 3 akaun, orang-orang yang kau sponsor sini dapat 2 kali, tuan-tuan. Ini dapat, ini pun dapat. Double lagi. Metrik pun double, fast start pun double. Okay? Lepas tu double lagi di mana? Di matching. Matching makan lagi double. Jadi double banyak kali, tuan-tuan. Double di fast start bonus, double di metrik bonus, double di matching bonus. Jadi bagus main 3 akaun, dan 3 akaun itu aktifkan. 3 itu aktifkan. Kalau engkau aktif. Kalau engkau tidak aktif, itu yang masalah tu kan. Kalau tidak aktif, itu lain cerita lah, tuan. Okay. Kalau engkau tidak sponsor orang, macam mana engkau nak maintain 3 akaun tu? Engkau tidak sponsor orang, metrik tak ada orang, matching tak ada orang, macam mana engkau nak maintain? Jadi maintain sia-sia. Okay. Jadi kena aktif. Kita kena aktif, kena gerakkan kita punya network dan kita maintain. Itu caranya. 3 akaun tu bagus. Itu cara betul dah. Tapi kau kena aktif lah. Now, kalau kita ambil cerita saya sponsor 1 orang. Saya sponsor 1 orang 1 bulan. Okay, Sifu, saya sponsor 1 orang 1 bulan. 30 hari baru saya sponsor 1 orang. Jadi 2 bulan baru 2 orang. 2 orang 2 bulan. Kan? 3 orang ambil masa aku 3 bulan. Sebab 1 orang 1 bulan kan. Okey. 4 orang ini campur, tuan-tuan. Ini cerita 1 orang 1 bulan ni. Jadi 4 orang ambil masa 4 bulan. Kan? Now, Sifu kata kena sponsor 5 orang. Saya sponsor 5 orang tapi 5 bulan. Okey tak macam tu? Boleh, tuan-tuan. Tidak apa. Kalau tuan-tuan ambil masa 5 bulan nak sponsor 5 orang, okey juga. Okey saja. Boleh saja. Okey, bukan teruk tu, tak teruk. Kan, tidak teruk. Kan, Sifu ucapkan tahniah lagi kan. Kalau engkau boleh sponsor 5 bulan, 5 orang, tahniah. Kenapa Sifu ucapkan tahniah? Kerana 1 bulan pertama tu tuan-tuan dapat bonus $25. Fast start bonus. Okay, engkau sponsor 1 orang 1 bulan, 2 bulan pertama tu, engkau dah ada bonus $25.
Ini dah boleh bayar engkau punya maintain 2 bulan, oi. Kan? Boleh bayar bulan kedua, bulan ketiga dah tu. Kan? 1 bulan 1 orang. Okey? Engkau dapat bonus $25 tu. Bulan pertama ni. Jadi ini engkau boleh guna untuk bayar bulan kedua, bulan ketiga. Maintain. Engkau boleh bayar maintain untuk bulan kedua dan ketiga. Settle dah. Dah settle dah 2 bulan ni. Daripada $25 ni. Ada extra, ada baki lagi $5. Okey. Jadi bulan kedua engkau dapat lagi $25. Kan? Sebab engkau sponsor 1 orang 1 bulan kan. Ada lagi $25. Ini boleh bayar bulan keempat, bulan kelima. Okey je. Bulan ketiga engkau dapat lagi $25. Boleh bayar bulan 6, bulan 7. 2 bulan. Oh, ni ada lagi ni, ekstra 55 ni kan. Boleh sampai bulan 8 dah. Engkau boleh bayar sampai bulan 8 dah. Okay. Ini belum campur fast start engkau yang level 2, level 3. Ini level 1 je. Yang direct sponsor. Okay. Jadi orang yang boleh sponsor 1 orang 1 bulan. Okey. Dan kita tanya Hamidah. Hamidah, engkau boleh tak sponsor 1 orang 1 bulan? 1 bulan 30 hari tu engkau sponsor 1 orang je. Boleh tak? Kan buat benda tu lah. Paling kurang lah engkau buat benda tu. Okay. Aku tak mau engkau rajin sangat lah. Tapi kalau engkau boleh buat 1 orang, kau boleh taja 1 orang 1 bulan, aku ucapkan tahniah. Okay. Jadi tengok kawan kita, kalau dia macam orang biasa-biasa je, tidak apa. Kalau dia kata 1 bulan 1 orang, bolehlah. Okay. Jangan tidak ada. Jangan tidak ada. Okay. 1 bulan 1 orang pun tak apa. Jadi 5 bulan dah 5 orang. Bermakna dia dah selesaikan tugas dia. Ya, tugas kita ni bawa 5 tuan-tuan. Itu tugasan kita tu. Jadi masa tak kisah. Dia nak ambil masa 5 bulan, okey. Ada orang boleh buat sebulan, ada orang boleh buat 2 bulan. Tapi kalau 5 bulan ke atau 6 bulan pun tak apa. Sponsor 5 tu 6 bulan. Okey. Yang penting engkau duplicate ada 5 orang yang engkau bawa. Masanya tak apalah. Masa tak apa. Ini tuan-tuan. Jadi engkau tidak guna duit kocek engkau. Okay, engkau tidak akan guna duit daripada kocek engkau. Engkau akan guna duit daripada bonus. Banyak lagi ekstra tu. Kan engkau ada banyak ekstra ni. Kalau engkau buat 1 bulan 1 orang ni, dah habislah 5 orang. Aku berhentilah, tak payah sponsor orang lagi lah. Tidak apa. Kalau dia kata nak cukuplah aku sponsor 5 je lah. Tidak apa tuan-tuan. It's okay. It's okay. Kalau orang tu dah sponsor 5, dia tak nak sponsor lagi, tidak apa. Boleh. Okey saja. Tak ada masalah. Tidak ada masalah tu. Yang pentingnya yang dia sponsor 5 orang tu. Setiap orang yang 5 yang dia sponsor tu, mereka buat duplikasi. Mereka juga kena sponsor 5 orang. Masa tak kisah. I don't care how long. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Okay. Yang penting ada orang yang dia bawa. Dia ada 5 orang yang dia bawa tu. Okay. Doesn't matter how long. Macam tu. Okay, 1 bulan, 1 orang, good. It is considered good. Consider good. Sebab dia tidak akan guna duit dia. Dia akan guna bonus. Untuk bayar bulanan dia tu. Dan dia ada ekstra lagi. Ada ekstra duit. Yang dia boleh beli untuk produk. Aku dah settle dah aku punya maintenance. Aku ada lebih. Dan aku ada produk lah. Kumpul. Cukuplah $100. Kan? Aku order lah. Produk.
Okay, sebab kita mesti order produk tuan-tuan. Tidak wajib bulan-bulan, bukan bulan-bulan. Tapi mesti order produk. Okay, mesti order produk. Sebab kita nak rasa produk kita tu. Macam mana protein tu, kan? Macam mana multivitamin tu. Macam mana magnesium tu. Mesti kena rasa tu. Okay. Alright. So itu cerita maintain. Okay. Jam berapa dah ni? Oh. 11.20 dah. Okay. Cukuplah tu untuk maintain. Now kita cerita pasal topik malam ni. Okay. Topik malam ni ialah how kita nak sponsor orang overseas. Macam mana kita nak sponsor orang overseas? Tengok di mana kita berada lah. Kalau kita di Malaysia bermakna orang di luar Malaysia. Kalau kita tinggal di Indonesia bermakna orang di luar Indonesia lah. Okay, overseas di mana kita berada lah. Di luar negara yang kita berada tu. Now kalau Malaysia, kita ambil cerita Malaysia. Lebih kurang juga Indonesia. Okay. Kita adalah negara yang multiracial. Multiracial and multinational. Multinational. Maksudnya dalam negara kita ni ada orang-orang yang daripada luar negara. Orang-orang yang warga asing lah, kan? Warga bukan Malaysia, yang tinggal di Malaysia. Jadi mereka tu berada di negara kita, berada di sini, kan? Sama juga Indonesia pun ramai orang-orang daripada luar negara. Kalau di Bali tu, kan, tuan-tuan boleh nampak macam-macam warga negara di situ, dari Rusia, daripada Australia. Pergi Bali engkau jumpa macam-macam negara sana. Okay, sama juga di Malaysia ni. Kita ada warga-warga daripada Nepal, daripada Bangla, daripada China, daripada Korea pun ada, daripada Arab, daripada Afrika, kan? Ramai orang Afrika. Okay, so itu satu sumber. Satu sumber di mana kita boleh sponsor orang luar negara. Walaupun dia tinggal di Malaysia, kira luar negara juga tu. Sebab apa dia berasal dari sana, kan. So dia boleh join this business, live good. Orang asing yang berada di Malaysia, dia boleh join business ini di Malaysia. Dan dia boleh expand. Dia boleh expand dia punya network itu dengan keluarga dia, melalui keluarga dia. Keluarga dia lah yang tinggal di sana. Jadi tinggal di tempat dia tu, di negara dia tu. Jadi itu cara tuan-tuan, salah satu cara tuan-tuan nak sponsor warga asing. Nak sponsor orang luar negara melalui people yang tinggal di sini, orang luar negara yang tinggal di Malaysia. Jadi soalannya macam mana aku nak jumpa dia? Kan? Tengoklah siapa. Kalau tuan-tuan nak cari orang-orang yang kerja di petrol station ke, kan ramai sana tu, petrol station. Tuan-tuan nak cari di mana? Di restoran-restoran yang warga asing punya. Ada di situ. Tuan-tuan nak cari buru-buru bangunan. Ada di situ. Okay. So anybody, tidak kisah dia punya status. Tidak kisah statusnya tuan-tuan. Kadang-kadang orang yang low status ni, kerja buruh kah? Kadang-kadang mereka tu mungkin lebih bagus. Mungkin lebih bagus.
Okay? Jadi jangan prejudge. Jangan kita prejudge seseorang itu kerana statusnya. Kita tidak tahu, kadang-kadang orang yang status rendah tu boleh jadi dia itu yang akan mengembangkan network kita tu. Boleh jadi melalui dia. We never know. Okay, jadi itu salah satu. Salah satu sumbernya ialah orang yang sudah berada di negara kita yang asalnya daripada luar negara. Those people. Kita jumpa hari-hari, kita nampak mereka tu hari-hari kan. Tapi tuan-tuan kita tidak approach dia pasal ligut. Kita tidak approach dia. Sedangkan mereka tu sesuai untuk bisnes ni. Warga asing. Nah, itu satu sumber. Sumber yang kedua ialah orang yang tinggal di luar negara. Orang yang berada di luar negara lah. Orang yang berada di luar negara tu kan. Macam mana kita nak tackle mereka tu? Adakah perlu kita pergi sana? Ya, yang terbaik begitulah. Yang terbaik begitulah. Tuan-tuan pergi sana. Traveling lah. Itu yang Sibu beritahu dalam 2 hari lepas. Di mana kita buat networking, kita travel. We travel all over the world. Okay? Jadi traveling itu penting. Traveling overseas itu penting. Kalau kita nak menaja orang luar negara, itu salah satu cara yang terbaik. Traveling the world. Okay? Jadi kita ada di sana, kita jumpa orang di sana, kita sponsor mereka. Traveling. Sambil melihat keindahan alam yang Tuhan cipta kan. Okay. Nah, ketiga ialah tuan-tuan guna online. Use online method. Okay, cara online, menggunakan cara online, tak payah traveling. Okay. Traveling itu bagus tapi dia ada cost. Dia ada cost. Kalau mampu nak traveling bagus. Tapi kalau contoh tuan-tuan belum ada income untuk traveling. Okay. Jadi you buat online lah. Jadi ini cara ketiga, sumber yang ketiga, jalan yang ketiga untuk kita dapatkan overseas punya member ialah melalui online. Okay. Jadi online ini banyak caranya tuan-tuan. Kan? Satu dunia yang luas tu, online tu satu dunia yang luas. Jadi banyak caranya. Okay. Guna WhatsApp, it is considered online. Guna WhatsApp, guna Telegram. Kita boleh dapatkan nombor-nombor. Kalau di WhatsApp tu kita boleh nampak ini nombor Indonesia ni kan. Oh, ini nombor Nigeria ni. Ini nombor Brunei ni kan. Ini nombor Singapura. Kita tahu nombor tu. Okay. Ini nombor UK. Kita boleh nampak nombor-nombor tu dalam WhatsApp. Kalau kita masuk grup-grup kan. Masuk dalam grup tu, terutama grup yang international punya grup, kita boleh tengok tu nombor-nombor tu kan. Jadi melalui WhatsApp itu tuan-tuan boleh berhubung dengan orang-orang yang kita tidak kenal. Tapi kita tahu nombor dia. Nombor itu nombor negara itu. Tinggal lagi kita kena pandai how to conversation. Kita kena pandai berbual lah. Kena pandai tuan-tuan. Because sponsoring is perbualan. Sponsoring adalah seni berbual. Jadi bila kita nak buat sponsoring, kita kena pandai berbual. Terutama orang yang kita tak kenal. Macam mana aku nak berbual dengan dia ni? Aku tak kenal dia pun. Dia ada seni dia.
Kan ada seni dia. Kena belajarlah seni berbual tu. Okay. Jadi boleh guna WhatsApp, tengok nombor-nombor yang overseas dan coba berbual dengan dia. Okay. Gunakan tuan-tuan punya seni berbual. So itu guna WhatsApp. Sama juga WhatsApp kah, Telegram kah, ini semua yang chatting-chatting punya hal ni. Kan? WhatsApp kah, Telegram kah. Sama juga dengan Facebook. Facebook ada banyak cara dia. Guna Messenger, guna komen, guna dalam grup. Macam-macam cara untuk kita dapatkan overseas punya prospek. Kan? Actually Facebook ni paling bagus lah. Kalau tuan-tuan nak dapatkan overseas punya prospek, Facebook is the best. Okay? Tapi kena tahu seni dia. Kena pandai buat kita punya profile nampak cantik. Profile nampak cantik. Sebab orang akan tengok profile kita tu. Okay? Kena create kita punya followers atau members, kawan-kawan. Kena banyakkan, ramaikan. Okay? Kawan-kawan. Supaya bila orang tengok, ini dia punya members ni 5,000 orang, 4,000 orang kan, ramai. Bermakna orang ni kira famous lah. Kan? Okay, jangan ada 3-4 orang kawan je. Jadi orang tengok, ini bila dia join Facebook ni kan. Okay, jadi orang akan menilai kita. Orang akan menilai. Lepas tu kita punya posting dalam Facebook tu mesti aktif. Okay? Jangan kosong. So banyak. Kalau nak cerita pasal Facebook, satu sesi 1-2 jam boleh cerita. Okay, tuan-tuan guna Instagram ke apa ke, silakan. Dan tuan-tuan kalau you are powerful, if you are powerful enough, okay, tuan-tuan boleh guna juga YouTube. Tapi YouTube ni tuan-tuan kena powerful lah. Tuan-tuan kena ada YouTube juga. Okay, setidak-tidaknya engkau ada channel YouTube jugalah. Kalau engkau nak bermain dengan YouTube. Sebab ramai selebriti menggunakan YouTubers. Mereka itu boleh jadi prospek yang powerful. Okay, sebab ada yang berjuta dia punya followers. Dia punya followers berjuta kan. Jadi kalau kita boleh tackle satu orang selebriti yang followersnya berjuta kan. Jadi kita punya bisnes akan meletup. Okay? But to tackle them, you must be strong. Tidak boleh kita tidak ada present. Tidak ada present maksudnya kita tidak dikenali macam tu kan. Lepas tu kita nak tackle orang yang famous. Jadi dia tidak pandang kita. Dia tidak pandang kita kan. Who is this guy? Okay. At least kita ada channel, kita ada video-video kita. Jadi bila kita berhubung dengan dia layan kita lah. Kan? Dia tengok kita pun ada channel, ada video kita kan. Okay. So itu yang Sifu akan buat dalam masa 1 bulan ni. Sifu akan tackle those people, selebriti dalam YouTube. Right? Jadi kita kena yang seperti Sifu selalu ulang-ulang tuan-tuan, kita kena ada image, create your image.
Okay, sponsoring ialah kita kena berbual dengan orang. Bila kita berbual dengan orang ni tuan, so dia ada exchange of image. Bila kita berbual dengan orang tu, dia tengok kita, kita tengok dia. Dia akan nilai kita, kita akan nilai dia. So maksudnya ada pertukaran di mana image tu. Dalam perbualan tu dia nak tahu kita. Kan dia boleh tak dia trust kita, dia boleh percaya tak dengan kita ni. Okay. So proses bila kita berbual tu, kita saling nak kenal mengenal dulu. Kita kena dapatkan trust, kepercayaan itu. Nah, kenapa ada orang senang dia nak sponsor orang? Macam petik jari ya, pap. Kan? Join orang tu. Senang aja join. Because ada trust. Kepercayaan sudah tinggi. Sebab itu senang aja. Dia ulur duit senang aja. Berapa? 255. Okey. 255. Sebab sudah ada trust. Kepercayaan sudah ada. Dan kepercayaan ini dibina bertahun-tahun. Engkau nampak 1 minit saja dia cerita dah join. Tapi sebenarnya dia dengan orang itu sudah bertahun-tahun berkenalan. Dia sudah kenal, dia sudah percaya. Bukan 1 minit. Dia sudah kenal bertahun-tahun. Kepercayaan ini sudah dibina bertahun-tahun. Jadi bila dia kata, aku ada satu bisnes, live good. Jom buat sama-sama. Dia kata berapa? 255, okey. Kejap aku transfer. Sekejap saja. 1 minit jadi cerita. Sebab apa? Dah ada trust. Dah ada kepercayaan tu. Jadi kita kena build the trust. Build the trust. Okay. Sebab apa? Kalau kita nak sponsor orang, the best way is hot list. Sebab itu kita kena start dengan hot list. Kan? Si Bugani kata nak sponsor 5 ni. 5 orang ni siapa ni? Hot list engkau lah. Hot list engkau lah. Abang engkau, adik engkau, pakcik engkau, makcik engkau. Hot list engkau lah. Anak engkau, bapa engkau, mak engkau. That is the hot list. Sebab sudah ada trust. Trust yang paling tinggi antara hot list lah. Sudah hot list, warm list. Sudah warm list, call lah. Kan, call list ini yang tidak ada trust ni tuan-tuan. Sebab tak kenal, langsung tak kenal. Jadi call list tu kemudian. Yang pertama hot list dulu. Okay, sebab apa? Sebab apa? Kalau kita punya best friend, dia selalu ikut kita. Sebab apa? Dia sudah ada trust. Kan, kalau best friend kita sebut saja dia ikut. Sebab apa? Dah best friend. Dah ada trust, dah dalam kategori hot list tu, senang kita nak sponsor. Okay? Jadi kalau kita nak duplicate, bermakna guna hot list. Hot list, bring dia punya hot list. Hot list. Duplikasi itu daripada kalangan hot list. Aku punya hot list, bawa dia punya hot list, Itu yang laju. Kalau engkau nak network engkau laju. Kalau network kita nak laju, dia mesti main hot list. Aku bawa hot list aku, engkau bawa hot list engkau. Engkau pula bawa hot list engkau. Jadi level 1 hot list engkau. Level 2 ni hot list kepada hot list engkau. Kan? Macam itulah, itu dia akan jadi laju begitu. Macam tu. Kalau kau nak main call list, kau kena create image. Image yang bagus. Jadi orang akan kenal engkau sebab engkau punya image bagus. Jadi dia boleh percaya engkau. Macam mana nak create image yang bagus? Tuan-tuan jadi orang yang berilmu lah. Salah satunya
Mereka melihat engkau berilmu. Jadi bila kita lihat orang yang berilmu, kita ada trust, macam kita trust ulama kan, ulama itu orang berilmu lah. Okay, hanya tu, build your trust, pergi kursus ke apa ke, aku nak kena cari satu kemahiran, yang aku jadi pakar dalam kemahiran tu, aku pakar kan, jadi orang percaya aku sebab aku pakar dalam sesuatu bidang, macam tu. So itu melalui Facebook, melalui online, kita boleh dapatkan orang-orang luar negara. Tinggalnya kita kena naikkan image kita supaya dia trust kita. Dia trust kita. Nah, yang terakhir macam mana? Ini dalam kelab kita sajalah, dalam tim kita, for those people yang menggunakan jet. Engkau nak dapatkan network engkau. Anda, aku nak network aku ni ada orang overseas. Orang luar negara lah dalam aku punya network. Kalau boleh aku nak ada orang Indonesia dalam ni, orang Singapura dalam ni kan. Aku nak orang Eropah dalam ni, orang Afrika kan, orang Amerika kan, Amerika Selatan. Kan bagus kalau aku ada multi negara kan dalam aku punya network. Okay. So cara-cara tadi sudah sebut di antara akhir ini ialah tuan-tuan menggunakan jets. Okay. Tuan-tuan bakal mendapat tim luar negara. Okay. Bakal mendapat tim luar negara sebab Sifu akan round the world. Bila Sifu capai diamond tu, Sifu tidak tinggal diam tuan-tuan. Sifu akan round Malaysia, first country lah, local dulu. Second round Indonesia. Third, I don't know. Tengoklah nanti kan. Lepas Indonesia mana? Maybe Australia. Okay. Sebab Sifu tinggal di Australia 8 tahun. Sifu pernah tinggal di Australia 8 tahun di Brisbane. Jadi sebelum Sifu punya impian ni, sebelum meninggal dunia ni, I want to go back to Australia, pusing satu Australia tu. Sambil-sambil tengok Australia semula, sambil-sambil buat network. Okay. Jadi after Indonesia, most probably Australia. Australia pergi New Zealand. Okay, plus New Zealand. Lepas tu, maybe lah akan ke utara Asia, ASEAN, negara-negara ASEAN, Filipina, Jepun, sebelah ASEAN dulu. Selesai itu akan pergi ke Eropah. After Eropah pergi ke Eastern Eropah, Rusia semua tu. Okay, barulah pergi ke Amerika, pergi Amerika Selatan. Okay. And then pergi Afrika, then pergi ke maybe China or lepas tu India. Okay. Round the world. Memang Sifu akan round the world. Jadi bagi mereka yang berada dalam kelab jet, you will get those people. Tuan-tuan akan mendapat orang-orang itu di dalam tuan-tuan punya network. Okay, sebab apa? Semua ahli jet, Sifu akan masuk 3 account. Sifu punya account 3. Okay, dan setiap 3 account Sifu ni di bawah engkau. Sifu akan pecahkan 5 group. 5 leaders lah. Okay. Setiap account Sifu tu. Okay, jadi ada 5 times 3, 15. Ada 15 cabang. 15 group di bawah engkau. Okay. Kalau engkau di jet lah. Jadi ada 15 group. Jadi Sifu akan round the world untuk isi these 15 groups.
Jadi ada multinational people there. Kan? Jadi itu caranya kalau kau nak dapatkan international, engkau jadi ahli jet lah. Kan? Jadi siapa yang sudah jadi ahli jet sekarang dah ada berapa? 76. Ada 76 orang yang sudah jadi ahli jet. Okay? Tinggal lagi berapa lagi? 12. Ada 12 saja lagi kerusi untuk engkau nak dapatkan orang-orang international. Kalau engkau jadi ahli jet. Ada 12 kerusi lagi. Okay. So berapa nak jadi ahli jet? RM1,000. Okay. Nombor 76 sampai 88 ni RM1,000. Okay. Dia punya sepatutnya RM2,000, tapi dapat diskaun. Okay. Nombor 76 hingga 80 ni sepatutnya harganya RM2,000. Tapi bayar RM1,000 je. RM1,000 lagi tu diskaun. Kalau nombor 89. Kalau nombor 79 sorry. Nombor 80 ke 88, 80 ke 88 ini sepatutnya RM2,500. Nak jadi ahli jet. Okay, kalau nombor yang 80 ke 88 ni. Tapi sama, RM1,000 saja. Bayar RM1,000 saja, diskaunnya RM1,500. Okay. Jadi nombor 76 sampai 88 yang tinggal ni, 12 lagi yang tinggal, setiap satu kerusi tu RM1,000 je. RM1,000 saja. Okay. First come first serve. Tidak ada booking-booking. Tidak ada booking-booking. No booking. Okay. You pay, you get. Okay. Ini caranya. Kalau tuan-tuan nak dapatkan international dengan goyang kaki. Engkau goyang kaki kat rumah. Kan? So, jadilah ahli jet. Okay. Ada tinggal cuma 12 kerusi saja lagi. Now, kalau engkau tak ada RM1,000 macam mana RM1,000? Aku tak ada RM1,000. Kalau engkau tak ada RM1,000, engkau dapatkan downline engkau. Okay. Caranya engkau dapatkan downline engkau. Bagi tahu downline engkau supaya dia yang ambil jet. Okay. Engkau kat sini kan. Anda kat sini. Engkau ada downline. Contoh engkau ada downline 3 orang. Contoh. Suruh dia ambil jet. Si A ni ambil jet. Si B ambil jet. Si C ambil jet. Ini ada international people. Ini ada international people. Engkau ada international people juga. Sebab mereka ini dalam tim engkau. Okay. Selagi ada 12 slot tu lah. Engkau boleh ajak kawan engkau tu. Bagi tahu kawan engkau tu. Supaya dia ambil jet. Dia ambil jet. Secara automatik engkau dapat jet juga. Sebab dia di bawah engkau. Dia di bawah engkau. Okay. Kalau ada satu orang pun jadilah. Sebab satu orang ni tuan-tuan sekurang-kurangnya ada 2,500 orang ni. Sebab setiap ahli jet dia bakal menjadi diamond. Kalau nak jadi diamond mesti ada 2,500. Jadi satu orang ahli jet di bawah tim engkau setidak-tidaknya nanti ada 2,500 orang. Okay, some of those people international people. Kan? Jadi kalau ada satu orang pun jadi ya. Jadi engkau gerakkanlah yang nombor 2, nombor 3 ni. Nombor 4, nombor 5 kan. Okay, 5 grup, buat 5 grup entah. Okay. Tapi untuk jet Sifu buat 3 grup. Sebab Sifu punya account 3. Sebab kalau nak jadi diamond 3 grup pun boleh. Okay. Yang pentingnya ini platinum. Total ada 2,500. Tuan-tuan diamond lah. 3 grup pun boleh. Sebab itu Sifu buat 3 grup saja. Untuk ahli jet itu Sifu masuk 3 ekar. Okay, sama ada dia buat tak buat. Tim itu akan gerak. Okay, sampai sini saja rasanya untuk malam ni. Okay, so di awal tadi Sifu dah cerita pasal maintain. Okay. Jadi pastikan tuan-tuan maintain di awal bulan
Jangan buat di akhir-akhir bulan, tuan. Okay. Jangan buat di akhir bulan. Ada yang ramai dah expired, last minute baru nak maintain. Sepatutnya engkau buat awal. 1 hari bulan, 2 hari bulan. The first week lah. Kalau boleh 1 hari bulan dah settle dah. 1 hari bulan, 2 hari bulan settle dah. Okay. Macam ni sekarang 4 hari bulan. Sepatutnya tim Sibu ni semua dah settle lah. Sebab dah 4 hari ni, 1, 2, 3, 4 hari. Sepatutnya semua dah maintain lah. Tidak ada yang tidak maintain sepatutnya lah. Kan? Buat di awal bulan. Kalau last minute pening kepala, tuan. Last minute tu akan pening kepala. So don't use last minute punya maintenance.